Salam sejahtera, kumpulan kami akan membentangkan tajuk pembentangan kami pada hari ini iaitu komponen belanjawan. Saya akan bermula dengan pengenalan. Belanjawan merupakan anggaran kewangan yang meliputi jumlah hasil yang diperoleh dan jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan bagi sesebuah negara dalam satu tahun kewangan tertentu. Belanjawan ialah alat penting kerajaan untuk mengutip hasil bagi pihak kerajaan pada setiap tahun. Ia juga berfungsi untuk memperuntukkan rancangan perbelanjaan kerajaan mengikut sektor serta kementerian. Kepentingan mengkaji belanjawan. Terdapat beberapa alasan sebab pengkajian belanjawan penting dan sangat berguna. Antaranya ialah yang pertama, sumbangan perbelanjaan negara adalah sangat besar kepada ekonomi atau keluaran negara kasar kerana ia menggambarkan jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh semua pihak dalam negara, tidak kira awam ataupun swasta. Oleh itu, perbelanjaan awam mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, belanjawan memberitahu mereka jenis sektor yang akan diberi perhatian utama oleh kerajaan. Bagi organisasi bukan kerajaan iaitu NGO, belanjawan akan menentukan tahap aktiviti kegiatan mereka selaras dengan perhatian kerajaan ke atas mereka. Bagi rakyat pula, umumnya belanjawan akan mencerminkan jenis-jenis faedah ataupun kelebihan yang akan diperoleh daripada pelaksanaan program dan aktiviti agensi-agensi kerajaan tersebut. Yang ketiga, belanjawan adalah berkaitan dengan pembentukan dasar awam. Dengan mengkaji belanjawan, kita akan dapat mengetahui apakah ataupun bagaimana dan implikasi yang timbul daripada keputusan dasar yang dibuat oleh kerajaan. Misalnya, dalam kegawatan ekonomi, belanjawan setiap kementerian mesti dikurangkan kerana pendapatan negara dijangka berkurangan. Dengan itu, kementerian terpaksa membuat anggaran perbelanjaan yang lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Secara tidak langsung, jumlah perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan terpaksa dikecilkan. Yang keempat, belanjawan akan memberikan kepada kita maklumat berkenaan kedudukan dan tahap prestasi pengurus-pengurus awam yang diamanahkan untuk mengurus agensi awam melalui perbelanjaan wang awam. Maklumat sebegini terkandung dalam buku anggaran belanjawan yang diminta, struktur program yang dijalankan dan tahap prestasi aktiviti yang ingin dicapai. Dalam buku ini, anggaran belanjawan dibuat untuk tahun belanjawan dan mesti dan harus juga menyatakan jumlah anggaran untuk tahun lalu. Maka bolehlah kita melihat setakat mana pengurus awam membuat perancangan bagi agensi masing-masing. Komponen utama. Dokumen belanjawan di negara kita terdiri daripada dua komponen penting, iaitu komponen hasil dan juga komponen perbelanjaan. Komponen hasil menyatakan tentang sumber pendapatan tahunan negara, manakala komponen perbelanjaan pula menyebut tentang jumlah perbelanjaan yang akan dibuat daripada hasil yang diterima oleh kerajaan. Seterusnya, jika belanjawan negara hanya menumpukan kepada aspek perbelanjaan semata-mata, ia akan memberikan gambaran yang salah kepada masyarakat mengenai polisi pembiayaan kerajaan. Ia juga bertujuan mengelak andaian bahawa sumber yang dimiliki oleh kerajaan adalah sentiasa mencukupi. Hasil negara. Apa yang dimaksudkan dengan hasil negara? Hasil negara merupakan pendapatan kerajaan yang meliputi dalam bentuk cukai, lesen, denda, sumbangan dan lain-lain. Seperti juga sebuah keluarga, kerajaan memerlukan pendapatan bagi menampung pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ingin diadakan. Perbelanjaan negara. Belanjawan kerajaan perlu mempunyai komponen perbelanjaan. Seperti yang disebut sebelum ini, kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan kepada rakyat. Contoh kemudahan dan perkhidmatan adalah klinik, sekolah, bekalan air bersih dan juga bekalan elektrik.
Namun begitu, keutamaan kepada perkhidmatan yang penting untuk pembelajaran seperti sistem pertahanan yang memuaskan, sistem pendidikan kesihatan, sistem pentadbiran kerajaan yang cekap dan sistem keadilan yang baik. Kemudahan infrastruktur kepada rakyat juga amat penting seperti jalan raya, lampu jalan, jabatan dan juga lampu isyarat. Bagi barangan dan perkhidmatan awam pula akan disediakan oleh kerajaan melalui agensi-agensi yang telah diberikan autoriti. Pembelajaran perlu mendapat kelulusan melalui proses perundangan. Ini bermaksud pihak parlimen yang sebahagian besar dianggoti oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi akan membuat keputusan meluluskan undang-undang yang berkenaan. Kita dapat melihat bagaimana proses demokrasi telah dapat menyampaikan suara rakyat melalui proses pembuatan keputusan seperti ini. Akan menjelaskan tentang komponen hasil negara. Di Malaysia, pentadbiran hasil negara dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu yang pertamanya ialah hasil kerajaan persekutuan, yang kedua ialah hasil kerajaan-kerajaan negeri dan yang ketiga ialah hasil kerajaan-kerajaan tempatan. Ketiga-tiga peringkat kerajaan ini mendapat kuasa untuk memungut hasil melalui Perlembagaan Malaysia dan akta-akta yang tertentu. Kita lihat dulu tentang pembahagian kuasa yang berlaku di antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Dalam Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan kuasa yang khusus di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, di mana ia meliputi kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan. Kenapa pentingnya ada pembahagian kuasa? Pembahagian kuasa ni kita lihat tujuan dia adalah untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan. Malah, pembahagian kuasa ini juga akan dapat mengelakkan permasalahan yang berlaku di antara dua-dua peringkat kerajaan. Dan kemudiannya, peruntukan kuasa sebenarnya lebih besar diberi kepada kerajaan persekutuan. Ini adalah kerana untuk mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Selain daripada itu, ia juga untuk menjamin kestabilan dan kemajuan negara kita. Oleh sebab itu, peruntukan kuasa lebih besar diberi kepada kerajaan persekutuan. Walau bagaimanapun, kita lihat bagi kerajaan tempatan pula, tiada peruntukan yang khusus diberikan kepada kerajaan tempatan. Hal ini kerana kerajaan tempatan telah diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Sekarang kita lihat pula tentang hasil kerajaan persekutuan. Dibanding dengan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, kerajaan persekutuan mengutip jumlah hasil yang paling banyak setiap tahun daripada pelbagai jenis hasil. Lebih daripada 200 bilion yang diperoleh pada setiap tahun. Ianya disebabkan Malaysia yang mengamalkan sistem federalisme yang memberi kebanyakan kuasa kepada kerajaan pusat. Di Malaysia, kerajaan persekutuan adalah yang paling kukuh dari sudut perkiraan kewangan. Seperti yang anda lihat di paparan skrin, ia merupakan 4 hasil utama kepada kerajaan persekutuan. Hasil-hasil cukai. Hasil cukai adalah hasil yang dikutip berdasarkan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Cukai didefinisikan sebagai satu bayaran wajib yang dikenakan berdasarkan asas-asas tertentu ke atas pembayar cukai. Asas cukai dan pembayar cukai. Asas cukai adalah pendapatan, penggunaan, perbelanjaan, kekayaan dan urus niaga. Manakala pembayar cukai adalah terdiri daripada individu, syarikat, perusahaan, pengguna, pengeksport, pengimport, pengilang, penjudi dan pewaris. Hasil cukai. Hasil cukai yang pertama ialah cukai langsung. Cukai langsung adalah cukai yang dikenakan secara terus ke atas pendapatan atau kekayaan seseorang. Ini bermaksud beban ditanggung sepenuhnya oleh pembayar cukai. Cukai langsung mempunyai kadar yang telah ditetapkan. Sebarang perubahan perlu mendapat kelulusan Parlimen. Cukai langsung ditadbir dan diuruskan oleh lembaga hasil dalam negeri. Contoh cukai langsung adalah cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, duti stem, duti harta pusaka, cukai keuntungan hartanah dan cukai jalan. Hasil cukai yang kedua ialah cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung dikenakan ke atas individu apabila membeli sesuatu barangan atau menggunakan sesuatu perkhidmatan yang dicukai.
Cukai ini dikenakan ke atas penjual, pengimport, pengekspor, pengilang atau pengusaha. Beban pembayaran cukai ini dipindahkan kepada pengguna atau pembeli melalui kaedah kenaikan harga. Contoh cukai adalah cukai jualan, cukai ekses, duty import, duty ekspor, cukai rokok, levy ke atas kenderaan barang-barang dan cukai perkhidmatan. Cukai tidak langsung diuruskan oleh Jabatan Kastam dan Ekses Diraja. Hasil-hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai adalah hasil yang dikutip oleh kerajaan daripada perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat. Hasil-hasil bukan cukai dikenakan kepada rakyat apabila ingin mendapatkan kebenaran kerajaan untuk menjalankan sesuatu perniagaan atau perusahaan atau ketika menggunakan perkhidmatan tertentu. Antara contoh sumber hasil bukan cukai yang diperolehi oleh kerajaan persekutuan adalah melalui bayaran perkhidmatan, bayaran lesen, bayaran pendaftaran dan permit, perolehan daripada jualan barang-barang, sewaan, bayaran denda dan hukuman, faedah atau keuntungan daripada pelaburan, sumbangan daripada individu, pertubuhan atau syarikat. Terimaan bukan hasil. Terimaan bukan hasil ialah kutipan-kutipan yang tidak berasaskan sebarang akta tetapi lebih merupakan kutipan-kutipan daripada punca-punca seperti 1. Pulangan balik perbelanjaan yang tidak dapat dihabiskan oleh agensi bagi sesuatu tahun keuangan. 2. Jualan barang-barang. 3. Pemberian. 4. Caruman. Dan yang terakhir adalah bayaran-bayaran balik kepada kerajaan. Terimaan bukan hasil adalah bukan merupakan punca pendapatan yang begitu penting kepada kerajaan. Hasil daripada wilayah-wilayah persekutuan. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat 2 buah wilayah persekutuan di negara ini, iaitu Kuala Lumpur dan Labuan. Kedua-dua wilayah ini dapat memungut hasil seperti sifat sebuah kerajaan negeri kerana kedua-duanya berada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Maka hasil-hasil yang diperolehi itu akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang yang disatukan kerajaan persekutuan. Hasil kerajaan negeri. Kerajaan-kerajaan negeri juga berhak untuk memungut sejumlah hasil bagi menampung perbelanjaan yang perlu dilakukan. Punca-punca hasil ini telah pun ternyata dalam bahagian 3 jadual ke-10 dalam Perlembagaan Malaysia. Hasil-hasil ini akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang yang dinamakan kumpulan wang disatukan bagi negeri. Hasil-hasil yang terdapat yang telah dikutip oleh kerajaan negeri kurang dan tidak membawa pada jumlah yang besar seperti hasil yang diperoleh oleh kerajaan persekutuan. Antara hasil-hasil tersebut ialah hasil daripada cukai langsung seperti tanah, lombong juga hutan. Manakala hasil daripada cukai tidak langsung pula seperti duty hiburan. Selain itu, hasil bukan cukai adalah lesen-lesen pemasangan elektrik dan pendaftaran perniagaan, bayaran-bayaran dalam mahkamah selain mahkamah persekutuan. Selain itu, terimaan bukan hasil seperti pemberian atau geran daripada kerajaan persekutuan seperti sumbangan, sewaan terimaan daripada jualan tanah dan harta negeri, zakat, fitrah, baitul mal dan hasil agama Islam serta harta karun. Manakala bahagian 5 jadual 10 pula dalam perlembagaan juga menetapkan hasil-hasil tambahan kepada negeri Sabah dan juga Sarawak seperti duty import dan duty eksis ke atas hasil petroleum, duty ekspor ke atas kayu dan keluaran kayu, royalty ke atas galian yang boleh dikenakan duty ekspor, cukai-cukai jualan negeri, bayaran daripada pelabuhan selain daripada pelabuhan persekutuan
dan beberapa hasil kerajaan tempatan. Kerajaan-kerajaan tempatan atau lebih dikenali dengan nama pihak berkuasa tempatan PBT juga dibenarkan oleh undang-undang untuk mendapatkan hasil daripada beberapa punca tertentu. Akta Kerajaan Tempatan 1974 dikenali sebagai Akta 171 memperuntukkan kuasa kepada majlis-majlis perbandaran juga majlis-majlis daerah untuk mengumpulkan hasil daripada punca-punca berikut seperti cukai taksiran yang dimaksudkan cukai pintu, bayaran perkhidmatan bagi perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan tempatan, pendapatan daripada sewa, lesen, permit, denda, faedah dan lain-lain charge yang dibayar kepada pihak berkuasa tempatan. Selain daripada hasil-hasil dari sumber di atas yang diklasifikasikan sebagai sumber dalaman kerajaan tempatan, ia juga mendapat beberapa peruntukan atau pemberian daripada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Komponen perbelanjaan negara. Momentum pemulihan berkemungkinan berterusan tahun depan dibantu untuk pelaksanaan rancangan pemulihan negara dan penyempurnaan kempen imunisasi PPN dengan lancar. Tambahan pula, rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 yang baru diumumkan akan menjadi pemangkin kepada pemulihan ekonomi, promosi pelaburan, pendigitalan dan pengukuhan perkhidmatan awam. Berikut keperluan untuk memastikan pemulihan negara kekal teguh. Bajet 2022 dibangunkan dengan 3 objektif utama, iaitu untuk mengekalkan dan menggalakkan aktiviti ekonomi, membina semula daya tahan ekonomi dan menjadi pendorong kepada agenda reformasi. Akibatnya, kerajaan akan terus melaksanakan dasar fiskal mengembang untuk mewujudkan semula potensi pertumbuhan negara. Terdapat 2 perbelanjaan utama yang dibentangkan di bajet 2022. Jenis-jenis perbelanjaan tersebut adalah seperti perbelanjaan mengurus, perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan mengurus. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah membentangkan bajet 2022 yang mengandungi peruntukan terbesar dalam sejarah bajet negara, iaitu sebanyak RM332.1 bilion. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, RM233.5 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus dan RM75.6 bilion untuk pembangunan yang dipetik dari Astro Awani 2021. Dana COVID-19 KWC 19 akan menerima baki RM23 bilion yang dipetik dari Berita Harian 2021. Perbelanjaan tanggungan diperuntukkan di bawah perkara 98 perlembagaan dan dipertanggungkan terus kepada kumpulan wang disatukan. Ia bertujuan untuk membiayai komitmen kerajaan kepada pihak yang diberi kedudukan istimewa. Sebagai contoh, allowance diraja, gaji ketua hakim dan hakim, gaji ketua audit negara, perbelanjaan Suruhanjaya dan bayaran pencen serta ganjaran. Perbelanjaan tanggungan tidak memerlukan kelulusan parlimen, sebaliknya hanya memerlukan tanda tangan Menteri Kewangan. Perbelanjaan perbekalan, iaitu semua jenis perbelanjaan yang dilakukan bagi membiayai aktiviti-aktiviti harian agensi-agensi kerajaan. Sebagai contoh, ia perlu membayar gaji kaki tangan awam, membeli barang-barang bekalan, membayar bil-bil utiliti, menyewa kelengkapan dan banyak lagi. Berbeza daripada perbelanjaan tanggungan, perbelanjaan perbekalan tidak dipertanggungkan terus kepada kumpulan wang disatukan dan ia memerlukan kelulusan parlimen melalui rang undang-undang perbekalan sebelum sebarang perbelanjaan dapat dilakukan. Objek-objek perbelanjaan dibagikan kepada 4 kategori umum, iaitu objek am, objek sebagai, objek kumpulan lanjut dan objek lanjut. Perbelanjaan pembangunan adalah
Maksudnya perbelanjaan yang dilibatkan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara. Perbelanjaan modal capital outlay dan perbelanjaan tidak berulang dan ia bukan perbelanjaan penggunaan. Perbelanjaan pembangunan merupakan perbelanjaan pelaburan kerajaan yang dapat menambahkan modal fizikal negara. Contohnya membina jambatan, hospital, lapangan terbang dan sekolah. Tidak bersifat berulang-ulang setiap tahun, kos perbelanjaan lebih rendah daripada perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan kerajaan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu jenis perbelanjaan pembangunan dan jenis perbelanjaan mengurus. Kita tengok pada jenis perbelanjaan pembangunan, iaitu terdiri daripada 4 sektor, iaitu sektor perkhidmatan keselamatan, sektor perkhidmatan sosial, sektor perkhidmatan ekonomi dan sektor perkhidmatan awam. Kita tengok pula pada jenis perbelanjaan mengurus. Emolumen bayaran gaji dan allowance kepada kaki tangan kerajaan. Yang kedua, bayaran khidmat hutang. Ketiga, pencen dan ganjaran dan serahan kepada kerajaan negeri. Sektor perkhidmatan keselamatan. Perbelanjaan pembangunan kerajaan adalah untuk menyediakan senjata dan kelengkapan kepada pasukan tentera dan polis negara. Perbelanjaan sektor ini juga termasuk penyediaan tempat kediaman dan alat pengangkutan kepada pasukan keselamatan. Sektor perkhidmatan sosial. Perbelanjaan kerajaan adalah untuk membina bangunan hospital, sekolah dan rumah kediaman. Perbelanjaan ini termasuk penyediaan kemudahan dan kelengkapan moden untuk perkhidmatan pelajaran dan kesihatan. Sektor perkhidmatan ekonomi. Perbelanjaan kerajaan adalah untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan awam kepada orang ramai. Sektor perkhidmatan awam. Perbelanjaan kerajaan adalah untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan awam kepada orang ramai. Ia berfungsi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan sektor awam bagi projek pembangunan dalam sektor tersebut. Kesimpulannya, kerajaan menyadari perbelanjaan kerajaan mesti dirancang dan dikawal dengan teliti kerana ia memberi kesan terhadap ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Kuasa untuk membuat keputusan seharusnya diberi kepada pengurus-pengurus di peringkat bawahan supaya kelewatan pelaksanaan projek dapat dielakkan bagi mencapai objektif negara dengan cepat. Terakhir sekali, pihak kerajaan telah mengambil kira pelbagai insentif yang bersungguh-sungguh untuk mengangkat ekonomi negara ke tahap yang paling maksimal. Terima kasih.